Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak pada tahun 5 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah kita akan sambung ulang kaji kita pada unit 2, iaitu ibadah. Pada minggu lepas ulang kaji kita sudah selesai akidah, yang mana kita merungkai rukun iman. Bagaimana rukun iman dikaitkan dengan perjalanan Nabi, iaitu sirah Nabi SAW dalam menyebarkan Islam. Jadi pada hari ini kita akan pergi kepada unit 2, iaitu ibadah. Okay, namun sebelum itu anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 5 dan terus pergi kepada muka surat 11. Okay, kita ulang kaji, kita ulang balik kerana sebenarnya sebelum PKP lagi kita dah habis ke semua tajuk, ke semua syllabus. Dan target saya untuk membuat latih tubi lah sehingga kamu PKK. Namun kesemuanya perancangan Allah itu lebih besar daripada perancangan saya selaku seorang manusia. Okay, berlakunya COVID-19 dan terus Menteri Agama kita, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri pun mengumumkan UPKK batal. Maka batal tapi akan digantikan dengan benda lain, insyaAllah. Jadi kita akan buat sedikit ulang kaji lah, ulang balik. Okay. Jadi kita pergi kepada muka surat 11, iaitu ibadah. Kalau minggu lepas akidah adalah rukun iman, kita kaitkan dengan rukun iman. Pada hari ini ibadah, kita tengok pula bagaimana rukun Islam, arkanul Islam, dikaitkan dengan perjalanan Nabi, perjalanan sirah Nabi SAW. Okay. Kita tengok yang pertama-tama sekali adalah ibadah solat. Okay, solat merupakan sendi atau tiang agama, iaitu imaduddin. Solat difardukan kepada umat Islam pada tahun ke-10 kenabian. Kefarduan solat diasaskan kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dijemput khas menerima kefarduan solat di tempat yang tinggi, iaitu Sidratul Muntaha. Pada awalnya Rasulullah SAW menerima kefarduan solat sebanyak 50 waktu, tetapi Allah SWT telah memberi keistimewaan dengan mengurangkan bilangan waktu sehingga 5 waktu sahaja sehari semalam. Walaupun begitu, pahalanya tetap sama seperti solat 50 waktu. Okey, kita tengok perenggan yang kedua pula. Sebelum Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW telah mengerjakan solat dengan menggunakan syariat Nabi Ibrahim. Baginda solat sebanyak 2 kali sehari semalam. Ibadah solat merupakan ibadah teras dalam Islam. Sekiranya ibadah ini tidak dilaksanakan, berarti Islam seseorang itu masih tidak sempurna. Jadi apa huraian yang ada di dalam ibadah solat ini? Poin-poin penting dia. Yang pertama sekali, solat ini adalah tiang agama kepada kita orang Islam. Umpama seperti rumah, kalau kita bina rumah tak ada tiang, maka rumah tu tak kuat. Barangkali boleh jadi runtuh ataupun roboh. Sama juga dengan diri kita. Kita dah dilahirkan Islam, ataupun kalau baru masuk Islam pun dia dah dikira Islam. Sudah pun Islam kerana sudah pun mengucap 2 kalimah syahadah. Maka apabila seseorang itu bergelar Islam, agamanya Islam, maka solat itu menjadi wajib. Solat fardu itu menjadi wajib. Jika dia tidak melaksanakan, maka imannya boleh goyah, diri dia boleh goyah dan mungkin hanyut. Sebab itulah peribahasanya dipanggil imaduddin, iaitu tiang agama. Solat itu tiang dalam diri kita. Jika tiang kita tidak kuat, tidak kukuh, ataupun kita ni Islam tapi tak ada tiang, kita tidak solat, maka barangkali Allah SWT membuatkan kita ni hidup tidak tenang. Okay. Mungkin ada pula yang kata, saya pernah jumpa, ustaz, saya pernah jumpa orang tak solat tapi elok je, kaya raya, senang, bahagia, happy. Itu sebenarnya istidraj. Barangkali Allah bagi istidraj, suruh senang lagi, suruh suka lagi, tak solat pun kaya semacam, duit masuk semacam dan sebagainya, hati senang, tetapi benda itu dinamakan istidraj. Allah bagi supaya dia terus hanyut, leka dan mati dalam keadaan begitu. Dan jawapan dia
memang akan diseksa dalam kubur dan teruslah ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita tak nak, nauzubillah min zalik. Jadi kita sambung lagi. Okey, solat ini difardukan kepada umat Islam pada tahun ke-10 kenabian. Itu adalah poin penting. Selain pada solat itu tiang agama, yang kedua solat ini disyariatkan difardukan pada tahun ke-10 kenabian. Dan kefarduan solat ini diasaskan disebabkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu kita dah belajar pada sirah tahun 3 kan. Nak belajar tahun 5 masih ingat, masa kita tahun 3 dulu pun dah belajar. Okey. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, peristiwa itu berlaku pada 27 Rejab. Dan Rasulullah SAW dijemput khas ke langit yang tertinggi, iaitu Sidratul Muntaha, untuk dapat kefarduan solat ini. Dan pada asalnya baginda Nabi SAW jumpa dengan Allah. Allah arahkan di mana 50 waktu solat yang kita kena lakukan. Namun Nabi Muhammad ni dia tahu umat dia tak mampu. Memang tak mampu lah cerita dia. Katakanlah 50 waktu tu jadi sampai sekarang, memang kita tak ada pergi ke mana-mana, tak ada makan, tak ada minum, tak ada mandi seorang kali. Selesai solat yang pertama, bagi je salam, bila azan lagi, solat lagi. Baru je bagi salam, sambung lagi, bila pergi azan, solat lagi. Yang penyudahnya, kita pun tak tahu ke mana. Nak kerja pun tak boleh orang kali, nak ke sekolah pun tak boleh. Jadi baginda Nabi ni dia tahu umat dia tahap orang kata kemampuan umat dia tu setakat mana. Jadi dia minta kurang, maka Allah SWT turunkanlah kepada dia daripada 50 tadi ke 5 waktu. Dan walaupun 5 waktu pahalanya tetap sama seperti menunaikan 50 waktu. Namun sebelum kefarduan solat ini baginda dapat, iaitu yang 5 waktu ni, baginda Nabi SAW telah pun solat semua ini, namun dengan 2 waktu sehari semalam mengikut syariat Nabi Ibrahim SAW. Jadi kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, iaitu azan. Azan adalah amalan yang telah disyariatkan setelah Rasulullah SAW membina masjid pada tahun pertama hijrah. Rasulullah SAW telah berbincang dengan para sahabat bagaimana cara untuk menentukan masuknya waktu solat. Pelbagai cadangan yang diutarakan kepada baginda seperti menyalakan api, meniup trompet, membunyikan loceng dan melaungkan azan. Rasulullah SAW menerima cadangan azan. Abdullah bin Zaid al-Ansari pada suatu ketika ia berada di antara tidur dengan jaga, senang cerita mimpilah. Maka datang seseorang mengajarkannya azan. Peristiwa ini juga berlaku kepada Sayyidina Umar. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Zaid mengajarkan kepada Bilal bin Rabah, iaitu seorang lelaki berkulit hitam, bagaimana cara melafazkan, melaungkan azan. Pada hari pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW telah memerintahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan zuhur di atas Kaabah. Orang Quraisy yang hadir pada masa itu terperanjat. Perbuatan itu memang sengaja Rasulullah SAW perintahkan kerana azan mempunyai rahsia yang amat besar dan hikmah yang agung. Jadi kesimpulannya di sini, azan ini disyariatkan pada tahun pertama hijrah, di mana Rasulullah ni dia berbincang dengan para sahabat bagaimana cara untuk kita nak menentukan waktu solat. Maka keluarlah idea, pandangan, cadangan dengan menyalakan api, meniup trompet dan juga azan. Jadi baginda Nabi SAW ini memilih azan. Azan ini asalnya telah berlaku mimpi di mana Abdullah bin Zaid al-Ansari dan juga Sayyidina Umar al-Khattab telah pun bermimpi datangnya orang mengajarkan azan. Jadi dia cerita kepada baginda Nabi kata lafaz azan itu yang mana yang mereka mimpi itu sesuai untuk menentukan waktu solat. Maka baginda mengarahkan Abdullah bin Zaid al-Ansari mengarahkan untuk mengajar lafaz azan itu, ayat-ayat azan itu kepada Bilal bin Rabah, seorang lelaki berkulit hitam, untuk melaungkan azan. Maka pada hari pembukaan kota Mekah, Bilal bin Rabah ini berjalanlah dia punya tugas, iaitu beliau melaungkan azan di atas Kaabah. Maka penduduk Mekah pada ketika itu terkejut. Namun sebenarnya benda itu baginda Nabi SAW sengaja tunjuk supaya orang Mekah pada ketika itu tidak terkejut, di mana kerana azan juga mempunyai rahsia yang amat besar dan hikmah yang agung. Kita tengok daripada makna-makna azan itu sendiri pun cukup indah sekali. Jadi kita pergi kepada muka surat yang ke-13, muka surat 13, iaitu ibadah puasa. Puasa, makna puasa dari segi bahasa adalah menahan diri daripada sesuatu.
Dari segi syarak bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari melalui dengan niat berpuasa dengan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Allah mengajar Rasulullah SAW berdakwah dengan penuh hikmah. Itulah antara sebab-sebab puasa difardukan kepada umatnya pada tahun kedua Hijrah. Setelah Rasulullah SAW menanamkan akidah yang teguh kepada umat Islam dan difardukan solat 5 waktu ke atas umat Islam, barulah difardukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa ini dapat mengajar manusia menghayati perasaan lapar dan dahaga orang fakir dan miskin. Timbul perasaan insaf di hati orang beriman untuk membantu dan membela golongan ini. Okey, yang bawah sekali, perenggan yang bawah sekali. Banyak perkara yang berlaku dalam bulan Ramadan seperti nuzul Al-Quran dan berlaku peperangan seperti perang Badar dan perang Uhud. Walaupun begitu, tidak menjadi halangan kepada umat Islam beribadah dalam bulan Ramadan dan mendapat kejayaan demi kejayaan dalam peperangan. Hal ini memberi erti bahawa ibadah puasa mempunyai hikmah yang sangat besar kepada umat Islam. Jadi kesimpulannya di sini, ibadah puasa ini saya rasa anak-anak pelajar pun tahu apa maksud dia daripada segi bahasa dan juga istilah. Menahan diri daripada makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari dan sebagainya lah, dengan niat dan sebagainya. Saya tahu tu anak-anak pelajar dah pun tahu, dan benda tu pun di bawah pengurusan subjek ibadah saya rasa. Jadi selain daripada itu, puasa ini disyariatkan, difardukan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Itu poin penting. Setelah Nabi menanamkan akidah yang teguh kepada umat Islam dan difardukan solat 5 waktu, lepas solat 5 waktu barulah difardukan pula puasa di dalam bulan Ramadan. Dan puasa di bulan Ramadan ini sebenarnya mengajar kita supaya untuk menghargai ataupun untuk menginsafi lah, senang cerita, bukanlah menghargai, di mana orang fakir miskin di luar sana susah dapat makan, minum dan sebagainya. Jadi tujuan kita puasa ni, kita sekurang-kurangnya kita dapat rasa apa yang dia rasa. Kita tahanlah puasa pun berapa jam je, malam tu dapat makan. Orang yang betul-betul susah miskin ni, kalau tak dapat bantuan, boleh jadi memang seharian tak makan. Jadi dia lagi seksa, lagi panjang dia menahan makan dan minum dia berbanding dengan kita. Jadi di situ timbullah rasa insaf kita, kerana tidak makan, tidak minum tadi di dalam bulan Ramadan ni. Jadi kita dapat rasa apa yang orang susah rasa, dan insya-Allah dengan apa yang kita rasa tadi, kita dapat membantu mereka. Kita berasa nak bantu mereka. Okey. Dan seterusnya dalam bulan Ramadan ini sebenarnya tidak menghalang apa-apa ibadah, apa-apa aktiviti sekalipun. Sebagai contoh, di mana di zaman baginda Nabi SAW telah berlaku 2 peperangan di dalam bulan Islam, di dalam bulan Ramadan, bulan puasa, ibadah puasa. Ketika itu menjalani ibadah puasa. Sebagai contoh, perang Uhud dan juga perang Badar, di mana perang Badar kita menang, perang Uhud kita tewas. Namun pada masa itu tidak menghalang mereka untuk mempertahankan Islam dengan berperang. Dan seterusnya dalam bulan Ramadan ini, kalau anak-anak pelajar masih ingat Ramadan yang baru ni, kalau 17 Ramadan tu dia tulis hari nuzul Al-Quran, iaitu hari penurunan Al-Quran, yang mana berlakunya peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira, turunnya 5 ayat itu, surah Al-Alaq. Dan kita tulis pada muka surat 14, iaitu ibadah zakat. Makna zakat dari segi bahasa adalah bersih dan suci. Ia membawa makna pembersihan dan kesuburan. Dari segi syarak bermakna mengeluarkan sebahagian harta atau hak miliknya tertentu kepada golongan yang layak menerimanya dengan kadar tertentu setelah mencukupi nasabnya dan sampai masanya 1 tahun atau setelah sempurna menuai bagi tanaman, bagi zakat tanaman. Zakat adalah satu daripada rukun Islam. Zakat akan memberi kelapangan atau rahmat kepada golongan yang berhak menerimanya. Menunaikan zakat dapat memelihara keamanan dan keharmonian dalam masyarakat kerana saling membantu antara yang kaya dengan yang miskin. Zakat diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Di zaman Rasulullah SAW ada satu kisah Tha'labah yang tidak mahu berzakat setelah menjadi kaya hasil doa Rasulullah SAW. Akibat daripada keengganan itu, Rasulullah SAW memerintahkan Tha'labah diperangi. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah berlaku beberapa peristiwa seperti terdapat golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Atas dasar zakat adalah satu perkara yang penting dalam Islam, yang wajib dalam Islam hukumnya, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah melancarkan perang kepada golongan yang enggan membayar zakat.
Akhirnya umat Islam kembali kepada jalan yang sebenar, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Taala, dan Islam terus berkembang sehingga kini. Okey, jadi ibadah zakat ini adalah salah satu yang ada dalam rukun Islam tu. Okey, jadi membayar zakat ini adalah wajib. Zakat ini banyak, kita ada zakat harta, zakat pendapatan, zakat tanaman, zakat ternakan. Okey, jadi namun kalau kita ni selaku umat Islam, zakat yang paling jelas sekali yang kita kena bayar zakat fitrah lah dalam bulan Ramadan tu. Itu tak boleh elak, yang tu wajib. Selagi mana kita mampu. Saya rasa ramai kot yang mampu, kerana di negeri Pahang ni RM7 je seorang, satu kepala. Okay, jadi saya rasa zakat fitrah tu lah yang mana kita semua mampu bayar, wajib bayar. Okay, kalau zakat harta, zakat ternakan semua tu, okay, zakat tanaman bagi mereka yang ada kebun besar-besaran, yang mana ada kambing, ada lembu banyak tu, pun bila cukup setahun mereka kena keluarkan zakat. Kalau tak pandai kira, bolehlah pergi kepada pusat kutipan zakat yang berhampiran. Mereka mahir mengira macam mana, berapa kadar yang sebenar untuk kita keluarkan zakat. Okay, namun zakat ini tidaklah dikhususkan untuk orang susah sahaja. Okay, memang ada dalam asnaf zakat itu yang ada 8 tu, salah satunya fakir, miskin. Namun sebenarnya untuk fisabilillah tu skop dia besar. Boleh jadi kalau anak-anak pelajar sambung belajar dan sebagainya, berhak menerima zakat, tetapi atas dasar fisabilillah di jalan Allah tadi. Kerana menuntut ilmu ni adalah di jalan Allah, maka anak-anak pelajar ialah anak-anak pelajar tidak semestinya susah kan. Kadang-kadang memang mak ayah mampu, tetapi dia berhak menerima zakat tadi atas dasar fisabilillah, kerana nak menyambung pelajaran. Dan sebagai iktibar, pada zaman Nabi ada seorang lelaki nama Tha'labah. Dia menjadi kaya kerana hasil doa baginda Nabi SAW. Namun bila kaya dia enggan mengeluarkan zakat, maka baginda Nabi mengarahkan untuk Tha'labah ini diperangi. Dan ketika Nabi Muhammad sudah pun wafat, maka naiklah khalifah yang pertama, iaitu sahabat dia daripada kecil lagi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana dia akan memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Kerana pada ketika itu ramai orang Islam yang enggan membayar zakat. Lepas Nabi wafat, semua dah ada yang mana tak kuat iman sikit, dia dah mula besar kepala. Dia dah tahu dah Nabi tak ada, dia dah mula dah ingkar dan sebagainya, tak nak bayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq pada ketika itu pun mengambil keputusan untuk memerangi orang-orang yang seperti ini. Okay, jadi kita tengok muka surat 15, membayar zakat. Okay, kita tengok hikmah berzakat. Hikmah ni kebaikan berzakat. Dia terbahagi kepada dua. Kalau kita tengok kolom ni ada dua. Yang pertama sekali, kebaikan bagi yang mengeluarkan zakat. Yang kedua, kolom yang kedua, kebaikan yang menerima zakat. Jadi kita yang keluar pun ada kebaikan, orang yang menerima pun ada kebaikan. Jadi kita tengok yang pertama, kolom yang pertama yang mengeluarkan zakat. Yang pertama sekali, membersihkan diri daripada sifat bakhil dan tamak. Yang kedua, menjalinkan silaturahim dan membentuk sikap penyayang. Yang ketiga, memupuk sikap suka menderma dan tidak mementingkan diri. Yang keempat, melahirkan individu yang bersyukur dan bertanggungjawab serta ikhlas. Okay, itu bagi kita yang mengeluarkan zakat. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, yang mampu, yang wajib mengeluarkan zakat. Kita tengok pula yang menerima zakat, iaitu yang asnaf 8 tadi. Boleh jadi yang asnaf tadi tu Ibnu Sabil, Fisabilillah, fakir, miskin, apa lagi dalam bahasa Arab dia, Ibnu Sabil, anak jalanan, tu ada 8 semua sekali. Okay, jadi kita tengok yang pertama, mengikis perasaan benci, iri hati dan syak wasangka terhadap orang lain. Yang kedua, dapat bergembira menyambut hari raya bersama-sama saudara muslim yang lain. Okey, ini disebabkan tadi kita mampu keluar zakat, maka tadi kita keluar. Orang yang menerima, orang yang fakir miskin tadi, dia dapat meraihkan raya tadi bersama-sama muslim yang lain. Kalau tidak, sebelum ni nak beli baju baru tak mampu, tapi hasil daripada kita bayar zakat tadi, kita dapat bantu dia, dia pun dapat beraya sama macam kita juga. Walaupun mungkinlah bukan pakaian yang mahal, namun syarat dia, apa orang kata, sunat hari raya, pakai pakaian baru, pakai pakaian yang elok, maka dia pun dapat buat benda tu. Jadi sama-sama dapat pahala. Kita yang keluar dapat pahala, dia yang menerima pun dapat pahala. Jadi tengok poin yang seterusnya, menjadikan galakan untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan. Dan yang terakhir, melahirkan rasa syukur dan redha terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Jadi kita pergi pada muka surat yang terakhir, iaitu muka surat 16, ibadah haji. Ni kalau ibadah haji ni rukun Islam yang terakhir.
menunaikan haji bagi mereka yang berkemampuan. Okey, dari segi bahasa haji bermaksud berziarah. Dari segi syarak pula bererti mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan beberapa amal ibadah pada bulan haji dengan rukun dan syarat tertentu sebagai pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yang terakhir. Kewajipan ibadah haji adalah salah satu faktor Islam berkembang ke seluruh dunia. Seluruh umat akan berkumpul di satu tempat, iaitu di Baitullah, iaitu dalam bahasa Melayunya di rumah Allah. Keadaan ini akan menyebabkan Islam berkembang dengan lebih pesat dari semasa ke semasa. Haji diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun ke-5 Hijrah. Melalui ibadah haji, umat Islam dapat berkumpul, berkenalan-kenalan dan bersatu padu untuk kepentingan umat dan dakwah Islam. Semasa hayat Rasulullah SAW, baginda hanya mengerjakan haji satu kali sahaja, iaitu haji wida', haji perpisahan pada tahun ke-10 Hijrah. Antara sebab Rasulullah SAW hanya mengerjakan ibadah haji sekali sahaja kerana baginda merasa bimbang umatnya menjadi susah dengan menyangka wajib haji lebih daripada sekali. Kewajipan haji kepada umat Islam hanya sekali sahaja untuk seumur hidup. Okay, jadi ibadah haji ini kesimpulannya daripada segi bahasa bermaksud ziarah. Ziarah ni bermaksud kita melawati. Okay. Jadi dari segi syarak pula berarti mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan beberapa amal ibadah seperti haji dan umrah lah. Okey, iaitu Baitullah ni rumah Allah di Mekah dan juga Madinah. Jadi syarat tertentu sebagai pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Jadi kewajipan haji ini adalah salah satu faktor Islam berkembang ke seluruh dunia lah. Okay. Dan kita tengok ibadah haji ini difardukan pada tahun ke-5 Hijrah. Melalui ibadah haji, Muslim dapat berkumpul, berkenalan dan bersatu padu untuk kepentingan umat dan dakwah Islam. Kerana ibadah haji ini, selain pada kita kenal jemaah kita sesama dalam Malaysia, mungkin negeri lain, kita mampu kenal jemaah daripada negara lain. Kerana negara lain pun buat haji juga. Selagi mana dia Islam, walaupun dia duduk di Bangladesh ke, India ke, Nepal ke, dia pun akan datang ke Baitullah juga untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah sendiri. Jadi kita pergi pada perenggan yang terakhir tu. Nabi ni dia buat haji sekali saja, iaitu haji wida', haji perpisahan. Kerana apa Nabi buat sekali saja haji itu? Kerana baginda Nabi ni dia tahu setiap kali apa yang dia buat akan jadi ikutan. Jadi kalau dia buat ibadah haji lebih daripada sekali, dia takut umat dia ingat benda tu jadi wajib. Maksudnya jadi wajib lebih daripada sekali lah kena menunaikan haji tu. Jadi sebab itu Nabi buat sekali saja supaya umat dia tidak rasa terbeban, di mana haji ni cukuplah kita lakukan sekali saja seumur hidup. Walaupun kaya macam mana pun, sekali seumur hidup je. Dan tabung haji pun disekat sebenarnya. Kalau seseorang individu tu dah pernah pergi sekali, dia takkan naik lagi nama kali kedua. Dia akan lepaskan lagi jemaah-jemaah lain yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. InsyaAllah, maka Alhamdulillah, maka berakhirlah untuk sirah tahun 5 kita di bawah tajuk ibadah, di mana yang merungkai rukun-rukun Islam. Jadi insya-Allah untuk latih tubi saya akan susulkan kemudian seperti biasa di dalam grup WhatsApp tahun 5. Maka diharapkan anak pelajar dapat menonton video ini sehingga habislah. Khususnya yang menonton video ini adalah anak-anak pelajar tahun 5 Kafah Al-Fatih Education Center, Kota Sas, Kafah Effect. Dan sebelum saya mundur diri, sebarang kekurangan saya memohon maaf, dan akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.